Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam subjek sejarah tingkatan 4 dan kita masuk kepada bab 10 iaitu berkaitan dengan pemasyuran kemerdekaan. Jadi mari kita lihat dahulu sinopsis apakah yang akan kita pelajari untuk keseluruhan bab ini. Merdeka ditakrifkan sebagai kebebasan dan usaha mendaulatkan nusa dan bangsa telah diperjuangkan oleh pelbagai pihak. Tarikh 31 Ogos 1957 menjadi detik bersejarah bagi negara kita. Rakyat berjuang untuk membebaskan negara daripada cengkaman kuasa asing. Bagi memastikan detik bersejarah, pemasyuran kemerdekaan ini diingati, pelbagai persediaan telah dibuat. Selain itu, ini yang akan kita lihat juga dalam bab ini. Selain itu, kemerdekaan meninggalkan kesan yang penting untuk dihayati oleh generasi kini. Kita perlu menghayati pengorbanan, mempertahankan perpaduan dan nilai kesetiaan dengan tidak berbelah bagi supaya negara kekal berdaulat. Jadi, mari kita teruskan kepada intipati pembelajaran dan kita ada 5 subtopik dalam bab 10 Yang pertama ialah kita akan melihat tentang pengertian kemerdekaan daripada pelbagai pandangan tokoh. Yang kedua, persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan detik pemasyuran negara, pemasyuran kemerdekaan negara. Kemudian yang keempat, kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Seterusnya yang kelima ialah prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Jadi kita akan lihat kelima-lima perkara ini. Jadi apakah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang boleh diterapkan melalui pembelajaran dalam topik ini? Yang pertama ialah kepentingan jati diri dalam pengisian kemerdekaan negara. Yang kedua ialah kebanggaan terhadap keunikan kemerdekaan negara kita. Jadi kita akan lihat apakah keunikan kemerdekaan negara kita. Kemudian kepentingan mengekalkan kedaulatan negara kita. Dan yang keempat, kepentingan bersyukur dengan nikmat kemerdekaan. Dan setelah kita mengkaji dan mempelajari tajuk ini, ada beberapa kemahiran yang sepatutnya boleh dikuasai oleh pelajar iaitu 5 elemen kemahiran pemikiran sejarah. Yang pertama ialah pelajar boleh memahami kronologi tentang detik pemasyuran kemerdekaan. Yang kedua, melalui tajuk ini pelajar boleh meneroka bukti kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Yang ketiga, pelajar boleh membuat imajinasi tentang persediaan menyambut kemerdekaan. Yang keempat, pelajar boleh membuat interpretasi pengertian kemerdekaan. Yang kelima, membuat rasionalisasi tentang perlunya mempertahankan kedaulatan negara. Baik, mari kita teruskan kepada subtopik yang pertama iaitu pengertian kemerdekaan. Baiklah, sebelum kita mulakan, cikgu ingin berkongsi kepada semua pelajar apakah standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh semua pelajar selepas mempelajari topik ini. Jadi ini adalah standard pembelajaran.
untuk subtopik kita yang pertama, iaitu pengertian kemerdekaan, di mana selepas mempelajari topik ini, pelajar boleh menjelaskan pengertian kemerdekaan. Kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 adalah bersamaan dengan 5 Safar 1377 Hijrah, yang mana merupakan peristiwa yang penuh pengertian bagi negara kita. Merdeka membawa erti bebas daripada sebarang cengkaman kuasa asing. Merdeka juga bererti bebas menentukan pemerintahan dan halatuju negara. Kemerdekaan yang diperjuangkan merupakan rentetan perjuangan yang panjang. Banyak takrif merdeka yang boleh diteliti dan diambil iktibar supaya generasi kini dan akan datang terus menjiwai dan mempertahankan kemerdekaan. Takrif kemerdekaan menurut Kamus Dewan ialah bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Negara merdeka juga bermakna negara yang berdaulat. Apakah itu negara yang berdaulat? Iaitu mempunyai kuasa tertinggi. Beberapa tokoh telah memberikan takrif kemerdekaan. Antaranya termasuklah Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, Rashid Rida. Baik, cikgu akan nomborkan di sini. Yang pertama ialah Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Cikgu nomborkan di sini sebagai yang pertama. Yang kedua, kita ada Rashid Rida. Ini dia Rashid Rida. Kemudian yang ketiga, kita ada Mahatma Gandhi. Seterusnya yang keempat, pengertian kemerdekaan dari sudut pandang tokoh Nelson Mandela. Yang kelima, Soekarno, iaitu Presiden Indonesia. Kemudian yang keenam, kita ada Perdana Menteri pertama kita, iaitu Tunku Abdul Rahman. Seterusnya juga daripada Tun Temenggong juga, anak Baring. Yang ketujuh. Kemudian tokoh yang ke-8, kita ada Tun Fuad Stevens. Yang ke-8. Yang ke-9, kita ada pandangan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ada 9 pandangan tokoh yang akan kita kaji pada hari ini, dan kita akan lihat satu persatu. Baik, kita mulakan dengan Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Di mana menurut tokoh ini, perjuangan merdeka ialah perjuangan bagi menghadapi penjajah. Hendaklah disertai semangat kebangsaan, iaitu jinsiyah. Dan juga cinta tanah air yang merdeka, iaitu wataniyah. Jadi beliau yakin rakyat perlu membebaskan diri daripada pencerobohan pihak luar dengan bersatu padu bagi mempertahankan maruah diri bangsa
agama dan negara. Jadi ini adalah pandangan oleh Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Baik, mari kita teruskan kepada tokoh yang kedua, iaitu Rashid Rida. Rashid Rida. Kedaulatan dan kekuatan sesebuah negara adalah untuk membebaskan diri daripada penjajah barat. Dia fokus kepada kedaulatan dan kekuatan sesebuah negara ni adalah untuk membebaskan diri dari penjajah barat. Baginya, kedaulatan sesebuah negara adalah dengan menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman. Seterusnya yang ketiga ialah pandangan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengatakan bahawa kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi dan moral. Setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya. Ni yang penting. Setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya, walaupun sukar, supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni. Dan bagi Nelson Mandela pula, berpendapat bahawa kebebasan bukan hanya satu pertempuran. Bukan hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan atau warna kulit, tetapi satu pertempuran terhadap sistem yang menindas. Kebebasan boleh dicapai melalui politik, bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Seluruh rakyat perlulah bersatu dalam satu negara menuju masa hadapan. Ini pandangan oleh Nelson Mandela. Baik, sebelum kita teruskan, kita lihat info di sebelah kiri ini. Syed Jamal Al-Din Al-Afghani dan Rashid Rida ni merupakan tokoh pergerakan pan-Islamisme dari Mesir. Ni pandangan mereka. Siapa pula Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi ialah tokoh pejuang kemerdekaan India. Beliau juga memperjuangkan pembebasan rakyat India daripada belenggu kemiskinan dan penindasan kasta. Seterusnya, Nelson Mandela pula ialah tokoh pejuang kemanusiaan yang membebaskan rakyat Afrika daripada penindasan dasar apartheid di Afrika Selatan. Baik, kita teruskan kepada tokoh yang kelima, iaitu Sukarno, yang mana merupakan Presiden Indonesia, mendefinisikan bahawa kemerdekaan bererti bebas selama-lamanya. Kebebasan ini merangkumi kebebasan untuk berfikir, bertindak daripada politik penindasan dan rejim autokratik. Pandirlah sesuatu bangsa penjajah jika berfikir bangsa yang dijajah itu akan terus didominasi oleh mereka. Rakyat yang dijajah akan menganggap hilangnya dominasi asing sebagai satu pembebasan. Kemerdekaan akan membentuk masyarakat baru yang demokratik. Masyarakat baru yang demokratik tanpa kelas dan kasta. Ini adalah pandangan daripada Presiden Sukarno. Seterusnya yang keenam adalah menurut Tunku Abdul Rahman, iaitu
Perdana Menteri Malaysia yang pertama mendefinisikan kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sesebuah negara baharu yang berdaulat. Rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baharu, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baharu dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. Ini adalah definisi kemerdekaan yang diberikan oleh Tunku Abdul Rahman. Seterusnya, kita pergi kepada yang ketujuh, iaitu pandangan daripada Tun Temenggung juga Anak Baring yang merupakan pemimpin Parti Pesaka. Melalui kemerdekaan, keselamatan negeri akan lebih terjamin dan menjadi lebih kuat. Penduduk pribumi Sarawak sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Di samping itu, dengan kemerdekaan ini, kita dapat mengatasi ancaman komunis. Ini fokus yang diberi oleh Temenggung, Tun Temenggung juga berkaitan kemerdekaan. Seterusnya, pandangan daripada Tun Fuad Stephen, iaitu Ketua Menteri Sabah yang pertama, mendefinisikan bahawa melalui kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk pribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin. Usaha pembangunan yang pesat berlaku di Persekutuan Tanah Melayu mampu menaikkan semangat baharu masyarakat. Okey, dan yang terakhir, menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia mendefinisikan kemerdekaan ialah bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan minda penjajah. Merdeka juga bermaksud menghayati semangat jiwa merdeka dengan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara dengan apa-apa cara sekalipun. Baik, inilah definisi merdeka yang diberikan oleh Tun Mahathir Mohamad. Jadi kita ada 9 tokoh yang telah memberikan pandangan tentang definisi dan pengertian kemerdekaan. Okey, sebagai penutup kepada subtopik ini, kemerdekaan memberikan hak untuk rakyat menentukan sendiri bentuk dan hala tuju negara, tanpa, ini yang penting, pengaruh kuasa luar. Okey, penghayatan terhadap erti merdeka menurut rakyat mengenali, menuntut rakyat mengenali sejarah negara. Hal ini penting. Penting bagi kita untuk mengukuhkan jati diri, terutamanya bagi mengisi kemerdekaan ini. Jadi cikgu harap setiap pelajar boleh melihat apakah fokus-fokus utama, key point yang diberikan oleh setiap tokoh-tokoh dalam memberikan pandangan terhadap pengertian kemerdekaan untuk pelajar mudah mengingati fakta berkaitan pandangan-pandangan tokoh ini. Jadi cikgu harap melalui pembelajaran dan penerangan cikgu tadi, pelajar akan dapat menjelaskan pengertian kemerdekaan, sekurang-kurangnya 3 daripada 9 tokoh yang telah dinyatakan ini. Baik, itu sahaja untuk subtopik yang pertama, iaitu pengertian kemerdekaan. Kita berjumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya. Sekian, terima kasih.